Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Ada misalnya. Okey. Tu imam wisalah, bila wisalah makmum bangun Allahu Akbar. Dah. Bangun lah. Bangun untuk diri sendiri lah. Nak tambah hak masbuk ni. Dah. Tu imam pun pergi sujud. Adakah makmum tersebut kena sujud sahwi tak? Ada perbuatan yang hanya tu imam saja kena sujud sahwi dan tidak kena untuk makmum. Ada perbuatan yang tidak kena untuk makmum macam masalah tadi. Ada masalah tadi itu perbuatan imam. Makmum hak bangun dah, itu perbuatan imam. Ni makmum tidak kena sujud sahwi. Tak kena dah lah. Nah, sebab apa? Kerana dia sudah ambil perkara hak wajib dah. Dah selamat dah lah. Nah, kecuali masa tu dia tak bangun lagi. Makmum ni tak bangun lagi. Bila tak bangun lagi, ni wajib bagi makmum tersebut sujud sahwi. Contoh, makmum ni mari tu imam tahiyat akhir dah. Tahiyat akhir dah. Duduk tahiyat akhir, tengok tu imam sujud sahwi. Makmum tahu tak tu imam sujud sahwi ke apa? Dah tahu sebab mari tahiyat akhir dah. Dah. Bila gitu wajib bagi makmum ikut tu imam sujud sahwi. Ada sebab dia masih berada dalam tempat hak sujud lagi. Okey. Ada lagi. Ada orang wujud lah. Dia ada masuk tadi itu boleh. Lepas tu kalau susah dulu, lepas tu kita boleh belakangnya. Jadi kita rasa masalah itu mari boleh ada. Tapi duduk tu dah tak ada. Masa itu duduk. Jadi langsung ada hukum. Okey. Salah satu daripada rukun-rukun solat. Rukun-rukun solat adalah qiyam. Apa makna qiyam? Berdiri. Wajib bagi seseorang yang mampu. Mana mampu hak gagah lah. Wajib berdiri bagi yang mampu. Jika tidak mampu, tak boleh duduk. Hak duduk ni adalah duduk di bawah. Seperti mana duduk tahiyat awal. Sama ada duduk atas kursi atau banyak. Banyak kena tengok. Okey. Contoh kita kata, dia mari jalan boleh. Jalan boleh. Tapi bila takbiratul ihram, dia takbiratul ihram dalam keadaan duduk. Bila dalam keadaan duduk, contoh berdiri ni takbiratul ihram berapa saat? Takbiratul ihram. Dia mampu ke tak nak takbiratul ihram dalam keadaan berdiri? Nak tanya dia tu. Dia kata mampu. Dah berapa duduk? Ikut aku lah. Tu batal. Beda. Maknanya kalau dia mampu. Contoh kita ambil takbiratul ihram ni dalam 2 saat je. Allahu Akbar. Wajib dalam keadaan berdiri baru boleh duduk. Kalau dia boleh baca Fatihah sebanyak 2 ayat. Wajib baca Fatihah 2 ayat baru boleh duduk. Contoh Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Lepas tu mari jain lutut dah. Bila mari jain, baru boleh duduk. Ada ni. Kata Imam Ramli rahimahullah, nak boleh duduk dengan tak boleh duduk ni, hak sakit setara mana? Sakit setara mana? Hak boleh duduk. Kata Imam Ramli rahimahullah, apabila dia solat sehingga menghilangkan khusyuk di dalam sembahyang. Maknanya duk main mikir kau sakit. Tapi kita kalau tak sakit pun tak khusyuk. Tak sakit pun tak khusyuk kita ni. Lepas tu nak hukum lagi mana? Hukum dia mesti kalau dia mampu, Allahu Akbar dalam keadaan berdiri, wajib berdiri. Wajib berdiri baru boleh duduk. Kalau mampu baca Fatihah 2 ayat, 3 ayat, wajib baca Fatihah 2 ayat, 3 ayat. Kalau boleh baca Fatihah 4 ayat, wajib baca 4 ayat baru boleh duduk. Contoh rakaat yang pertama, dia tidak mampu untuk bangun. Boleh dia takbir dalam keadaan duduk, tak ada masalah.
Rakaat yang pertama dia duduk. Tapi rakaat yang kedua dia yakin dia mampu dah untuk berdiri, wajib dia berdiri pada rakaat yang kedua. Wajib berdiri pada rakaat yang kedua. Tapi tempat kita dah rakaat pertama duduk, rakaat kedua kau nak duduk. Dah. Kalau mampu, dah bila mampu wajib berdiri pada rakaat yang kedua. Ataupun pada rakaat yang ketiga mampu berdiri, wajib berdiri pada rakaat yang ketiga. Ada. Mana tadi wajib berdiri juga jika mampu. Contoh dia jalan boleh, dia takbiratul ihram sekejap je, tak lama. Lepas takbiratul ihram baru rasa sakit, okey duduk. Kalau dia mampu tapi dia tak buat, solat tersebut tidak sah. Dah, ramai hak mana bila takbir tu duduk lalu dah. Takbir dalam keadaan duduk terlalu ramai, maknanya tolong lah diri dulu. Lepas diri tu, lepas takbir tu duduk, nak duduk pun. Nah, tak ada masalah. Cuma hak duduk hak paling afdal adalah duduk di bawah. Kadang-kadang duduk atas kursi. Bila duduk atas kursi ni nak sujud padahal dia hanya tidak mampu berdiri, dia mampu sujud. Bila dia tidak mampu berdiri, dia mampu sujud, wajib ke tak sujud? Wajib. Dah wajib sujud mana? Wajib sujud mesti 7 anggota ni berada di latar. Dahi, 2 tangan, 2 lutut, 2 kaki mesti berada di latar. Dah kalulah dia duduk atas kursi, dia sujud kan? Sujud bawah ke sujud atas kursi? Atas udara? Kaki saja duduk bawah. Dahi tak rapat. Bila dahi tak rapat, syarat-syarat sujud. Contoh kita sujud bawah dah, tapi dahi kita lenggak serupa kurang. Kita lenggak. Tak sah juga. Nah, sebab mesti 7 anggota berada di bawah, berada di latar. Ada ni. Dah syarat sujud punggung mesti tinggi daripada kepala. Dah kalau duduk atas kursi, kepala kau punggung hak tinggi. Duduk atas kursi. Kepala. Maknanya duduk atas kursi, okey, tak ada masalah. Kalau boleh sujud bawah, turun sujud bawah. Ada ni. Kalau tak boleh, okey, tak apa, tak ada masalah. Jangan kita, memang agama kita ni mudah, tapi jangan kita mempermudahkan. Dah, agama ni la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah Taala tidak membebankan seseorang, tidak berat seseorang kecuali Allah Taala meringankan. Luah. Tak boleh lagu mana berdiri, okey duduk. Tak boleh duduk nyanggang. Tak boleh nyanggang, okey tidur. Tak boleh tidur, pakai mata. Tak boleh pakai mata, pakai hati. Paling-palinglah hati. Dia kalau pakai hati pun tak boleh nak pakai apa? Hati pun tak boleh nak pakai apa? Pakai mati. Buat gapo hidup tak sembahyang. Maknanya siapa tahap tu Nabi suruh perintah kepada kita solat, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Suruhlah keluarga mu semaya, anak bini semaya, tok laki semaya. Wastabir 'alaiha. Allah Taala kata sabar. Dalam keadaan sakit kena sabar semaya. Kita kalau bab semaya, kalau zuhur tu 2 rakaat kita nak semaya 2. Memang malah. Tak boleh sabar. Dalam bab beribadah kita ni memang gitu. Memang kita tidak ada kesabaran dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang tanya. Okey. Ada tuan air. Tuan air bekas lah. Okey. Boleh tak kita nak ambil wuduk dalam tuan air? Dia syarat-syarat berwuduk mestilah dengan air mutlak. Okey, kita tak ada air dalam tuan air ke apa? Air milobeng. Ke air ke apa? Mesti air mutlak. Sebab kita nak buat berwuduk. Bila syarat-syarat berwuduk mesti air mutlak. Tengok dalam air dalam tuan air ke apa? Air mutlak. Boleh ke tak berwuduk? Boleh. Lepas tu nak berwuduk lagu mana? Air tu bekas besar mana? Contohlah kalau 2 kolah tak ada masalah. Contoh air tu yang kurang daripada 2 kolah. Air yang kurang daripada 2 kolah banyak keadaan.
Kadang-kadang air yang jatuh daripada anggota badan kita itu boleh jadi air mustakmal. Ada. Apa makna air mustakmal? Iaitu air yang digunakan pada anggota yang wajib. Contoh kita ambil air semaya. Dalam beledi lah mudah. Dalam beledi. Bila dalam beledi ni kurang daripada 2 kolah. Kalau nak tahu 2 kolah tak 2 kolah, kita ukur ujung jari kita sampai sini. Zira. Tak, lebar dia, panjang dia, dalam dia setara ni. Dia hok petak gini belakang. Panjang dia mesti sampai sini. Hok ni dia sudah diukur 2 kolah dah. Nah. Lepas tu contoh air yang kurang daripada 2 kolah. Kita nak ambil air tersebut untuk berwuduk boleh ke tak? Nak berwuduk boleh, nak mandi wajib boleh dengan syarat-syarat tertentu. Contoh air dalam beledi. Dan bila air dalam beledi, kita pun nak celup. Yang mudah nak celup. Kalau pakai gayung tak ada masalah. Dan kita pun nak celup. Bila kita celup, kita basuh tangan. Dalam anggota wudu, ada hak wajib dan ada hak sunat. Kita ambil. Basuh tangan ni wajib ke sunat? Permulaan berwudu. Sunat. Air tersebut tak jadi mustakmal lagi. Tak ada. Air tersebut tak jadi mustakmal lagi. Bila kita ambil, kita pun basuh muka. Air hak lekat di muka ni tak jadi mustakmal lagi. Bila hak jadi mustakmal? Apabila jatuh daripada muka. Sebab apa jadi mustakmal? Sebab muka ini adalah anggota wajib bagi berwudu. Ada. Jatuh baru dikira mustakmal. Jatuh mana ni? Jatuh dalam beledi tu juga. Jatuh dalam beledi juga. Bila jatuh dalam beledi juga, dia ada ihtimal. Apa makna ihtimal? Kemungkinan. Kadang-kadang air tersebut boleh jadi mustakmal. Kadang-kadang air tersebut tak dihukum sebagai mustakmal. Kebanyakan hak silap faham dia kata mustakmal tak jadi lagi mustakmal. Pada ni, okey. Ihtimal dia lagu mana? Contoh. Air sebeledi, kita ambil teh. Teh, air teh. Kita pun cuah dalam beledi. Air teh banyak mana? 3 titik ataupun 4 titik. Jatuh dalam beledi. Air dalam beledi tu berubah ke tak? 4 titik. Berubah tak? Berubah tak? Air dalam beledi tu berubah tak? Kalau air teh jatuh 4 titik. Berubah tak? Ada kata berubah, ada kata tak berubah. Biasa tak berubah. Dan bak air dalam beledi ni banyak. Bila tak berubah, air yang jatuh daripada anggota muka kita masa jatuh tu mustakmal. Tapi bila bercampur dengan air mutlak, hak ni tidak dihukum sebagai mustakmal. Ada. Mana boleh ke tak berwuduk boleh? Dah lagu mana cara kalau kita memang tak selesai buat air tu jadi mustakmal? Cara dia kita letak tangan, kita niat sebagai ightiraf. Apa makna ightiraf? Kita niat tangan kita ni sebagai nyebok. Bila kita niat sebagai nyebok, nak terjun dalam beledi pun takkan jadi mustakmal. Faham ni? Apabila kita sudah niat ightiraf. Sebab tu pentingnya kita belajar. Tapi apabila kita ambil, kita tak niat ightiraf, kita ambil air hak titik daripada muka kita ni, ni dihukum sebagai mustakmal. Mustakmal apabila dicampur dengan mustakmal, air itu jadi suci apabila melebihi 2 kolah. Faham ni? Sebab tu nak hukum air itu boleh berwuduk ke tak? Tengok keadaan. Macam hak tadi, air ada dalam tong. Boleh ke tak berwuduk? Boleh, tak ada masalah. Jika air tersebut adalah air mutlak. Kita jangan faham, salah faham. Sebab tu kadang-kadang orang mandi wajib dia cebok dia beledi dia pergi duduk jauh. Bapa takut titik dia beledi. Dah ambil kecil contoh. Ambil kecil. Tak sewi titik tu bik bagi luar rumah mandi masuk pula. Cebok pula. Tu bik luar pula mandi pula. Arah gitu. Dah, apa salahnya kita niat ikhtirah? Mandi tak jadi mustakmal. Tu pentingnya kita ngaji. Air dalam gayung, segayung. Kalau beledi tadi besar. Ni hak segayung. Dalam segayung ni boleh ke tak kita nak berwuduk? Boleh, tak ada masalah. Dah, syarat kita niat sebagai ightiraf. Niat sebagai tangan kita nyebok. Dah. Tu kena ngaji bab air.
mengaji air dah. Air ni banyak dah, air mutanajis. Sebab tu kadang-kadang dah berubah jadi air mutlak apabila jatuh binatang yang mana darah tidak mengalir dalam keadaan tidak sengaja. Maknanya gapo hak darah tak mengalir jatuh dah berdi. Air tersebut masih dihukum suci, air mutlak. Masih dihukum suci. Tapi kalau darah titik jatuh dalam bekas ledi tadi, air mutlak tadi, air tersebut dihukum sebagai najis, air mutanajis. Ada, kerana darah tidak dimaafkan pada air, hanya dimaafkan pada baju sahaja. Binatang dimaafkan pada air, tidak dimaafkan pada pakaian. Kita semaya tengok kaki nyamuk lekat baju kita. Itu memang kaki nyamuk soheh, kaki nyamuk batal semaya kita. Ada ni, lalak kita tengok tengah-tengah semaya, dok galik-galik duduk dalam poket. Mula duduk luar kita dah masuk dalam poket kita pun. Katak pun dok mampu dalam poket. Batal semaya kita. Sebab menanggung binatang tadi, menanggung najis. Ingat dah, binatang yang darah tidak mengalir tidak dimaafkan pada pakaian tapi dimaafkan pada air. Darah dimaafkan pada pakaian, tidak dimaafkan pada air. Sebab tu sedikit darah apabila kita tengah sembahyang, rasa darah di gigi kita, wajib berhenti solat tersebut. Walaupun kita tu imam, walaupun kita makmum, walaupun main seorang diri, wajib berhenti. Sebab darah sudah bercampur dengan air, dia tidak dimaafkan. Kerana dia dihukum benda yang zahir, kecuali darah hot dalam perut tak ada masalah. Ni hot dalam mulut dah rasa dah darah, wajib berhenti. Hak dimaafkan darah beku, yang mana kita cabut gigi ada darah beku. Dah, nak suruh hilang darah beku 4 hari kita tak mayat. Dah, maknanya hak tu dimaafkan. Sebab apa? Darah tu tak ada ngalir dah. Dia beku duduk dalam tu dah. Ada? Ada yang tanya? Ada? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fakihna fi din wa alimna hikmata wa ta'wil. Allahumma zidna ilman nafi'a. Allahumma alimna ta'wil Quran. Allahumma aghnina bi'ilmi wa dhaybi ilmi. Akrimna bitaqwa jannah bil afiyah. Ya Rabbana anta ilahuna anabika jahil wa anta al-qur'an. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.